Dia main sorang-sorang dekat kebun pisang ayah. Daripada pukul 5 sampai pukul 7. Dia main sorang-sorang. Tak tahulah gelak-gelak. Kadang-kadang berlari-lari dengan siapa. Dan tiba-tiba dia kena rasuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. Dan thank you pada mana yang baru join. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang dah lama join, yang nak bagi super chat, aku cakapkan kepada korang semoga murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala urusan, diberi kebaikan dunia akhirat. Apa lagi aku nak doa ni? Pada satu hari, macam cerita sang kancil dengan buaya pula. Pada satu hari, Khalid ni dia nak menceritakan apa yang jadi dekat adik dia. Khalid ni umur dia 25 tahun dan benda ni baru je jadi beberapa bulan lepas dekat ahli keluarga dia. Ayah dia ni ada satu kebun pisang dekat Singapura sana. Tapi cakap kebun tak adalah kebun sangat. Dia macam dekat satu tanah lapang tu adalah 2-3 pokok pisang. Dan kawasan penanaman pokok pisang tu pun tak jauh daripada rumah diorang, lebih kurang dalam 50 meter je. Memang kawasan tu disediakan oleh taman untuk diorang bercucuk tanam. Dekat situ adalah pokok pisang, ada segerombolan, adalah cili-cili, toge-toge, lepas tu adalah apa, carrot-carrot, macam-macam lah diorang tanam dekat situ. Nak dijadikan story lah. Adik Khalid ni nama dia Kuluk. Tak tahu lagi kenapa nama dia Kuluk. Aku pun ingat memula Khalid ni main-main. Mal, nama adik aku Kuluk. Tapi aku tanya balik, betul ke nama dia Kuluk? Dia cakap tak, itu nama panggilan dekat rumah. Jadi kau percaya je lah. Kuluk ni, cerita dia tak pernah sampai ke ladang banana tu, ladang pisang tu. Sebab apa? Sebab dia ni baru umur 6 tahun. Lagi satu, dia ni generasi TikTok. Generasi TikTok ni di mana dia suka duduk kat rumah, suka main telefon, tengok TikTok, tengok IG. Dia tak suka main dekat luar macam kanak-kanak zaman dulu. So, satu hari, ayah dia ajak lah, Kuluk, petang ni letak telefon, ikut ayah kita pergi kebun pisang. Ayah tak nak kamu main telefon sangat, nanti demam. Kenapa demam? Biasalah, kita kalau demam cakap dekat mak kita, mak, orang demam, mak kau akan cakap, itulah main telefon banyak sangat. Kuluk pun angguk, baik ya. Petang tu pukul 5, Kuluk ikut ayah dia berjalan kaki daripada rumah ke kebun pisang tadi. Sampai dekat kebun pisang tu memang lengang, tak ada orang. Kawasan tu pun tak ramai yang suka bercucuk tanam. Kadang-kadang keluarga dia, keluarga jiran dia je yang suka. So sampai dekat situ adik dia rasa macam terjumpa hobi baru. Dia suka main-main tanah, suka berkebun. Ayah dia macam tengok, alhamdulillah anak aku dah kembali kepada fitrah. Tapi yang merisaukan lah, diceritakan oleh Khalid, setiap petang adik dia minta izin nak keluar pergi ke kebun pisang. Setiap petang geng, daripada pukul 5 sampai pukul 7. Dan bila ditengok-tengok, kadang-kadang adik dia sorang-sorang je dekat kebun tu, tengah main tanah, tengah berlari-lari dia keliling pokok-pokok pisang tersebut. Satu hari lah, mak si Khalid ni tanya adik dia, Kuluk. Tak boleh move on lah aku nama adik dia Kuluk. Kuluk selalu main petang-petang dekat kebun pisang tu dengan siapa, Kuluk? Lepas tu Kuluk ni jawab, selalu Kuluk main dengan kawan dekat sana. Dia duduk sana. Kuluk suka main dengan dia. Time ni mak dia pelik lah. Mak dia fikir, setahu aku tak ada orang yang suka pergi kebun tu. Tak ada orang yang suka main-main tanah ni. Tapi dalam hati mak dia fikir, tak apalah, alhamdulillah. Asalkan anak aku suka main dekat luar, tak terdedah sangat dengan gadget-gadget ni. Satu hari, adik dia pergi main dekat kebun pisang macam biasa. Ibu dengan ayah ni, dia rancang satu benda. Dia nak pergi skodeng. Adik pergi kebun pisang, dia bermain dengan siapa? Dia cakaplah kat suami dia, Bang, petang ni jom tengok Kuluk dekat kebun pisang tu, dia main dengan siapa? Dia cakap, itu ada kawan. Nak tengoklah, takut tersalah pilih kawan ke. Kang, tahan nanti kawan dia ajak dia seokok ke. Baru 6 tahun dah boleh buat lain macam. So, mak dengan ayah dia pun berjalanlah di tepi-tepi rumah. Dia jalan perlahan je sambil nak intai anak dia. Dah nampak kebun pisang kat depan, dia pun intai-intai. Nampaklah anak dia dekat area pokok pisang tu. Dia tengah main lari-lari keliling pokok pisang tu. Main lari-lari, kadang-kadang main lompat-lompat. Dia berlari je keliling pokok pisang tu sambil gelak sorang-sorang. Tak nampak satu wajah ataupun satu tubuh manusia lain pun di situ. Oi, mak ai, seronok betul cerita sampai lupa nak tukar lampu merah. Nak tunggu seterusnya. Okey,
Tunggu kejap, tukar lampu merah. Cerita seram pada malam ni bertajuk Adik Dirasuk Pocong. Time tu, mak ayah intai adik Kulub ni happy semacam tengah gelak-gelak sorang-sorang sambil pandang pokok pisang tu. Dia fikirlah, anak aku ni dah gila ke, dah tak betul ke, kenapa gelak ke main happy ni, apa yang jadi ni? Diorang pun jalanlah menuju ke arah adik. Ayah tanya, "Dek, kau okey tak, Dek? Kenapa kau happy semacam ni, Dek? Ada berita happy ke? Engkau dah settlekan bayar hutang rumah ke yang kau gelak sakan ni?" Tiba-tiba Kulub ni daripada gelak-gelak lompat-lompat terus diam. Diam pandang bawah. Tak bercakap sepatah pun. Tadi kemain happy, lepas kena tegur, Kulub terus senyap 1000 bahasa, geng. Dia jadi masam, dia pandang bawah, muka dia mula berkerut marah. Mak dia tanyalah, Kulub, kau okey tak? Terus Kulub dari pandang bawah, pandang atas ke arah mak ayah dia. Muka memang garam betul. Tak pernah mak ayah dia nampak anak dia rupa macam tu, geng. Mak dia pun cubalah pegang Kulub. Dia pegang bahu. "Kulub, kau okey tak?" Kulub ni, dia bila kena pegang dengan mak dia je, dia terus melompat, geng, menuju ke arah rumah. Melompat, tapi lompat tu memang lompat laju lah. Lompat macam pok, pok, pok. Kau faham tak? Memang lompat laju gila. Memang bukan macam lompatan manusia. Mak ayah dia ni pandang terkejut, terus kejar. Time tu, Kulub terus masuk dalam rumah. Mak ayah dia pun terus masuk dalam rumah, panggil Kulub. "Kulub, Kulub, keluar Kulub. Engkau kat mana, Kulub?" Dia cari Kulub, geng. Puas cari satu rumah, tak jumpa. Time tu Khalid pun ada. Khalid cakap puas cari dekat ruang tamu kosong, dekat bilik kosong, dekat dapur kosong, dekat bilik dia pun kosong. Dah cari bawah katil tak ada. Memang tak jumpa langsung. Sedangkan rumah dia rumah kecil je. Macam mana budak tu boleh gaib langsung? Puas panggil nama, tak sahut. Panggil Kulub, 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 Kulub. Langsung tak ada bunyi sahutan, geng. Sampailah ayah dia berdiri betul-betul dekat ruang tamu. Ayah dia jerit nama betul Kulub. Dia jerit, "Muhammad Daniel bin Anwar, kau keluar sekarang." Tiba-tiba ada bunyi macam sesuatu benda berat jatuh, berdebuh, daripada arah bilik Khalid. Diorang pun terus berlari masuk bilik Khalid. Dan time tu terkejut, geng, sebab nampak Kulub betul-betul di tengah-tengah bilik Khalid sedang berdiri memandang marah ke arah mereka bertiga. Khalid tadi cakaplah kat ibu ayah dia, "Bu ayah, tadi orang dah cari sekeliling bilik orang ni. Dalam almari tak ada, bawah katil tak ada. Dah puas cari. Datang daripada mana budak ni, ibu ayah? Macam mana boleh tiba-tiba muncul ni?" Ayah dia tegur adik dia, "Kulub, engkau okey tak, nak? Kau kenapa ni? Kenapa muka marah-marah masam-masam ni?" Budak tu daripada pandang marah ke ayah dia, terus pandang atas. Pandang atas, buka mulut dan keluarkan satu suara garau yang kita tahu suara tu bukan datang daripada budak berumur 6 tahun. Macam macam tu, geng. Macam Alien vs Predator dah aku rasa. Time ni ayah ibu rasa yang ni bukan adik engkau ni, ada benda yang jadi ni. Khalid, engkau pergi rumah hujung, kau panggil ustaz datang sini. Kena tolong tengokkan adik ni. Dah apa-apa jadi ni kat adik engkau ni, ya Allah. Time tu badan adik daripada tegak pandang macam ni, dia bergerak depan belakang. Dengan tangan dekat atas pusat, dia gerak macam ni, geng, sambil mengeluarkan bunyi. Macam tu. Seram kan? Aku cerita pun seram. So Khalid lepas ayah dia arah macam tu, dia terus berlari, geng, pergi keluar rumah, pergi ke arah rumah ustaz. Khalid cerita time dia berlari ibarat ada angsa kejar dekat belakang. Dia pergi rumah ustaz, dia bagi salam, "Assalamualaikum ustaz, ustaz." Ustaz time tu nasib baik tengah siram pokok dekat luar. Dia tengok Khalid, "Asal Khalid, kau ni cuak-cuak kenapa? Ada yang nak bersunat ke?" Cakap, "Tak ustaz, adik saya tu lain macam dekat rumah. Tolong ustaz tengok kan." Ustaz ni pun terus dia capai kopiah dia pakai. Dia terus gerak dengan Khalid menuju ke rumah. Masuk di dalam rumah tersebut, ustaz macam berhenti kejap. Ustaz cakap, lain macam rumah kamu ni, Khalid." Dia pun berjalan ke arah bilik. Tentu ibu dengan ayah duduk atas katil, memandang je adik dia yang tengah macam ni. Depan belakang, depan belakang. Ustaz muncul je depan pintu.
adik dia yang depan belakang tadi berhenti dan mula melompat. Kau faham tak? Dia mula melompat macam tu. Adik dia ni paras pinggang-pinggang je geng. Tak tinggi pun. Ustaz tadi dia masuk bilik, dia tak pandang adik kulup ni. Dia pandang benda yang sama taraf mata dengan dia. Dia pandang ke depan. Macam ada benda yang kita tak nampak, tapi ustaz tu nampak. Betul-betul berada di belakang si kulup ni. Time tu, ustaz muka berkerut. Dia pandang mak ayah, dia cakap, "Mak, ayah, kita bawa budak ni pergi balik tempat mana dia datang. Ini bukan anak engkau ni." Semua muka cuak geng. Mak tanya ustaz, "Ustaz, tempat dia datang kat mana?" Ustaz tadi cakap, "Sini ada banyak pokok pisang tak?" Terus ayah dia fikir, ada dekat kebun saya hujung taman tu. Dorang pun terus sahut adik nak dukung, nak pergi ke kebun pisang tu. Tapi dia ceritakan, time tu ayah nak sahut adik ni, nak timang atas belakang, berat geng. Tak boleh nak angkat. Ibarat macam berat adik tu sama berat dengan aku lah. Memang berat benar geng. Lepas tu minta tolong Khalid. Khalid, tolong angkat adik kamu. Khalid pun cuba angkat, tak larat. Memang mak dia datang angkat, tak larat. 3 orang tolong dukung, tak boleh geng. Berat, betul-betul berat. Macam ada tiang besi yang ikat adik dia, tak bagi bergerak. Dan ustaz pun jalan, dia pegang kepala adik kulup tadi, dia baca-baca, tiup kat ubun-ubun kepala. Lepas tu ustaz cakap, "Angkat." Terus boleh angkat. Ringan gila. Angkat, diorang terus berlari pergi ke kebun pisang tadi. Sampai dekat kebun pisang, ustaz cakap, "Letak budak ni depan pokok pisang tu." Ayah pun letak kulup dekat depan pokok pisang. Ustaz cakap sambil pandang ke arah pokok pisang. Dia tak pandang buka budak tadi, dia pandang kat pokok pisang tu. Ustaz cakap dalam keadaan suara tegas, lantang, nak marah. Dia cakap apa? Nak tahu tak? Dia cakap, "Kau balik ke tempat engkau. Ini bukan tempat engkau. Kau pulangkan balik budak tadi. Kau pulangkan balik sebelum aku yang bawa dia datang kemari. Engkau jangan main-main dengan aku." Memang time tu garam betul ustaz tu. Perlahan-lahan budak tadi dia melompat, berlari mengelilingi kebun pisang tersebut. Waktu dia melompat melepasi belakang pokok pisang, tiba-tiba kulup berjalan perlahan keluar daripada arah pokok pisang yang berlawanan. Kau faham tak? Dia lompat ke arah sini, yang sini berjalan kulup. Sampai depan pokok pisang, kulup jatuh terbaring. Tapi masa benda tadi melompat pusing ke arah pokok pisang tu, ayah nak tahan. Ayah macam nak pegang budak tu. Ustaz cakap, "Kau jangan pegang, jangan kacau. Ini bukan anak engkau." Lepas tu ayah biar. Dan jadilah yang berpusing tadi aku cakap tu. Lepas adik jatuh je, terus ayah angkat adik ni balik rumah. Ustaz pun dah bagi air tawar semua, adik pun dah sedar. Adik cakap yang dia tertidur dekat kebun tu. Sedar-sedar orang dah ramai, tak tahu apa yang jadi. Tapi sebelum dia sedar tu, ada bunyi macam guruh kuat. Guruh berdentum menyebabkan dia terbangun dan keluar daripada pokok pisang tersebut. Since that, kawasan pokok pisang tu dihapuskan, dipagar supaya orang lain tak masuk. Sebab apa? Sebab dikatakanlah ada jiran-jiran nampak kadang-kadang time maghrib baru balik beli roti canai, lalu depan kebun tu dan ternampak di balik-balik pokok pisang tu ada benda yang berbungkus sedang menyorok di belakangnya. That's all story puaka for tonight. Thank you guys pada mana yang sudi join story puaka untuk malam ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Thank you pada mana yang bagi super gift dan super chat. Kita jumpa dalam story puaka akan datang. Assalamualaikum. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.